Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Tersaksikan antara paparan utama untuk malam ini. Jabatan Tanah dan Survey Sarawak terima anugerah di California. Harapan rakyat, kesekerajaan segera selesaikan tuntutan Sulu ke atas Sabah. Kos pengangkutan punca kit ujian kendiri COVID-19 di pedalaman mahal. Jabatan Tanah dan Survey Sarawak memenangi anugerah pencapaian khas SAG dalam penggunaan Geography Information System GIS pada S3 User Conference 2022 di San Diego, California, Amerika Syarikat. Anugerah diberikan kepada organisasi di seluruh dunia yang menggunakan dan mengiktiraf teknologi GIS. Projek Electronic Land and Survey Information System e-LASIS dan Mobile LASIS Land and Survey Information System dipilih menerima anugerah itu daripada 100,000 pengguna lain. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menerima anugerah itu daripada Presiden S3 Jack Dangermond. Sebelum ini, organisasi itu pernah menerima beberapa anugerah lain menerusi aplikasi e-LASIS dan Mobile LASIS yang dibangunkan dengan mewujudkan one-stop virtual office bagi mengubah sistem penyampaian perkhidmatan jabatan itu secara digital. Antara anugerah yang pernah diterima termasuk S3 Malaysia Geo Innovation Award 2021 dan Public Service Innovation Award 2020 yang dibangunkan pada 24 Julai 2018 bagi menambah baik perkhidmatan kepada rakyat berhubung pentadbiran tanah selain memudahkan masyarakat melakukan sebarang urusan berkaitan secara dalam talian. e-LASIS dan Mobile LASIS ketika ini sudah mencatat pengguna berdaftar hampir 37,000 dan urus niaga dalam taliannya catat peningkatan 42% kepada hampir 258,000 dengan kutipan meningkat sebanyak 147% kepada 7.8 juta ringgit pada 2021. Indonesia akan terus merancang beberapa kerjasama dengan Sarawak selaras pembangunan ibu kota baru negara itu, Nusantara di Kalimantan Timur. Konsulat Jeneral Indonesia di Kuching, Radin Sigit Witaksono berkata, kerjasama yang cukup lama dan baik antara Sarawak dan Kalimantan dalam pembekalan tenaga elektrik akan diperluaskan. Jelas Radin, kekayaan sumber tenaga di Sarawak amat diperlukan terutama bagi memenuhi kegunaan tambahan penduduk di Kalimantan, terutama di Nusantara pada masa akan datang. Potensi kolaborasi memang ada ya. Yang selama ini yang sedang berlangsung itu kerjasama mungkin saja adalah di bidang energi ya. Karena di Sarawak kuatnya ada di sektor energi. Ini mungkin salah satu yang bisa menjadi potensi ya untuk kerjasama ke depannya. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan infrastruktur ya, mungkin juga yang terkait dengan pendidikan juga menjadi potensi kolaborasi dari Sarawak dengan pembangunan ibu kota. Untuk rekod, Indonesia menjadi negara pertama menjalinkan kerjasama dengan Sarawak melalui Sarawak Energy Berhad SEB untuk membekalkan tenaga elektrik ke kawasan Kalimantan Utara pada tahun 2018 dan mengeksport kira-kira 200 megawatt tenaga elektrik ke Kalimantan Barat. Seterusnya mengulas mengenai pembekuan penghantaran pekerja Indonesia ke Malaysia, Radin berkata sistem pengambilan pekerja asing yang diguna pakai di negara ini perlu menjamin pelindungan yang lebih baik kepada pekerja dari republik itu. Jelasnya perbincangan antara pemerintah masih berjalan bagi mencapai kata sepakat yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Ya, jadi ini menjadi concern kami untuk memperbaiki ya sistem yang sedang di ongoing ya, ongoing. Mudah-mudahan ada perbaikan ke depannya ya dari pelaksanaan sistem perekrutan ini ya, karena kami ingin memastikan ya, saya kira kedua pemerintah juga ingin memastikan ya dari rekrutmen sampai placement ada perlindungan buat para pekerja yang tentunya juga pada akhirnya memberikan juga manfaat bagi syarikat. Kerajaan Indonesia katanya ambil maklum keperluan pekerja asing di dalam negara termasuk di Sarawak yang kebanyakannya melibatkan sektor peladangan. Karena memang di sini kan yang utamanya peladangan ya, plantation ya, karena memang yang utamanya. Kemudian juga ada beberapa di terkait yang lainnya ya, mesti ada beberapa untuk konstruksi, ada beberapa yang di sektor-sektor yang lain selain, tapi yang utamanya di peladangan, plantation.
Beliau turut berharap situasi ini tidak berlanjutan dalam tempoh yang panjang. Kerajaan Indonesia dan Sarawak menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan meneruskan program Pusat Pembelajaran Komuniti CLC untuk anak-anak pekerja Indonesia di negeri itu. Sebagai badan pengurus, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KWKPK Sarawak akan memastikan setiap CLC berdaftar di negeri itu beroperasi dengan kondusif dan memenuhi kriteria pendidikan yang seragam. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata setakat ini lebih 1,900 anak-anak pekerja Indonesia di 16 CLC berjaya mendapatkan pendidikan di Sarawak bersandarkan silibus pendidikan Indonesia peringkat sekolah rendah. Dan yang sangat penting adalah anak didik itu, ya, anak yang dididik di CLC itu dididik dalam keadaan yang selamat. Premisnya selamat, ya. Tempat mereka belajar itu selamat dan diberi didikan yang sebaik mungkin. Dan ini hasrat kita bersama. Jadi bertitik tolak dari situlah, ya. Ada prosedur yang perlu dipatuhi untuk pendaftaran. Tambah Fatimah, CLC perlu didaftarkan oleh syarikat yang telah menggaji pekerja Indonesia agar kementerian dari kedua-dua negara dapat memenuhi keperluan pusat tersebut dengan segera dan teratur. Bermula 2015, pemerkasaan CLC diperluaskan di seluruh negara bagi memberi hak pendidikan sewajarnya kepada anak-anak pekerja Indonesia berusia 7 hingga 12 tahun yang menetap sementara di negara ini. Selepas usia tersebut, kanak-kanak terbabit perlu pulang ke Indonesia untuk menyambung pelajaran yang lebih formal mengikut modul institusi pendidikan termasuk bantuan yang sewajarnya dari pemerintah. Kerajaan pusat dan negeri digesa menyelesaikan isu tuntutan waris Kesultanan Sulu ke atas Sabah dengan kadar segera agar kedaulatan negara terus terjaga. Timbalan Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah, Harapan Rakyat, Rina Jainal berkata, kerajaan perlu membuat siasatan lanjut mengikut perundangan sedia ada bagi memastikan isu tersebut diselesaikan sepenuhnya. Untuk isu ini kan rasanya adalah perlu bagi pihak kerajaan Malaysia sendiri, ya. Kita perlu juga perlukan siasatan yang lebih lanjut, ya, untuk memastikan sebenarnya isu ini. Tetapi bagi pihak kita juga mengharapkan, ya, di pihak negeri, kita mengharapkan Ketua Menteri kita sesungguhnya boleh memberikan pendekatan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Kerana kita sebagai orang Sabah, of course kita tidak mahu dibelenggu dengan tuntutan sebegini. Dalam persidangan Dewan Undangan Negeri 24 Mac lepas, Ketua Menteri Dato' Haji Jinor menegaskan kerajaan Sabah mengulangi pendiriannya untuk tidak mengiktiraf sebarang tuntutan pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu terhadap negeri ini. Tegasnya, keputusan itu jelas dan selaras dengan suara rakyat Sabah yang menyatakan persetujuan untuk membentuk Malaysia pada 1963 dan diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Disember 2021, Astrawani ada menyorakan rintihan penduduk kampung Sinop Bekenu yang mendambakan bekalan air bersih. Penantian puluhan tahun penduduk akhirnya tamat Jun lalu. 70% kediaman sudah menerima sambungan akses utiliti tersebut ke rumah masing-masing. Ini bermakna 30% lagi atau lebih tepat 8 buah rumah masih belum menikmati kemudahan sama. Kepada Awani Borneo, mereka mengadu nasib. Azman Kamis tertanya-tanya mengapa projek bekalan air tersebut tidak dilaksanakan di seluruh kampung. Keadaan ini sedikit sebanyak menyebabkan 38 penduduk terkesan terasa seperti dianaktirikan. Musim hujan dapatlah mendadah air hujan. Musim kemarau nak minum air apa? Air sungai, air telaga, air masin. Sampai bila kami nak minum air sungai dengan telaga? Sungai semakin tercemar. Kami sangat kecewa, sedih, duka cita di atas perkara ini. Sedangkan penduduk lain di kampung kami sudah menikmati bekalan air bersih. Padahal jarak untuk menyambung ke rumah kami cuma anggaran dalam 600 hingga 700 meter sahaja. Dan satu kali menyeberangi sungai. Bukannya jarak antara kampung kami sehingga 7 hingga ataupun 8 kilometer dari paip yang terakhir. Jelasnya lagi, borang permohonan pemasangan paip terhadap agensi pelaksana telah pun dihantar dan ditandatangani pada 27 Disember tahun lalu.
Melihat tiada kemajuan projek serta komunikasi jelas kepada mereka membuatnya cukup kecewa, terpaksa terus hidup tanpa hak asasi manusia itu. Merasai perasaan mereka yang terjejas, Ketua Kampung Sinop Ramli Talib berharap isu ini dapat diselesaikan secepat mungkin demi kebajikan penduduk. Saya harap pihak yang berwajib, yang bertanggungjawab untuk melaksanakanlah dengan secepat mungkinlah. Sekiranya ada kepentingan, saya harap begitulah untuk menyuarakan permasalahan kampung yang belum ada menikmati bekalan air bersih. Penduduk Kampung Sinop sebelum ini berkongsi kepayahan mereka yang terpaksa menggunakan air sungai, telaga serta air takungan hujan untuk kegunaan aktiviti seharian. Situasi itu memburuk setiap kali musim kemarau kerana menyebabkan air sungai menjadi masin dan telaga kekeringan air. Awani Borneo akan terus mendapatkan reaksi pihak berwajib berkenaan isu ini. Kos pengangkutan menjadi punca wujudnya jurang beza harga kit ujian Kediri COVID-19 di kawasan bandar dan pedalaman. Menurut Timbalan Menteri Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Awam Sarawak, Michael Tiang Ming Ti, situasi ini dipengaruhi keadaan geografi Sarawak yang kemudiannya memberi impak kepada kos logistik kit. We are looking into that. I myself chair the State Health Committee, State Public Health Committee. So we're going to meet soon on this issue as well. I'll look into this issue. I make sure that the rural our fellows out here can have equal access to a test kit, so they will not be discriminated by higher cost. We'll see what we can do. Tegasnya, orang ramai dinasihatkan membeli kit ujian COVID-19 Kediri yang diperakui Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjamin keputusan ujian yang lebih tepat. Michael Tiang ditemui selepas merasmikan program jelajah kawalan peranti perubatan fasa endemik di Kota Samarahan pada Jumaat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah menganjurkan forum pembudayaan anti rasuah bagi membanteras jenayah rentas sempadan dan penyeludupan. Forum berkenaan juga menekankan prinsip integriti yang tinggi yang perlu ada pada setiap pegawai dan anggota penguatkuasa dalam menjalankan tugas dengan amanah. Pengarah SPRM Sabah Datuk S. Karunaniti berkata pihaknya memilih daerah Tawau sebagai destinasi pertama program memandangkan daerah itu berada paling hampir dengan negara jiran Indonesia dan terdedah aktiviti jenayah rentas sempadan. Kita melihat di sini ada banyak pintu masuk ataupun lorong-lorong tikus. Jadi kerjasama di kalangan para penguatkuasa adalah amat penting untuk memastikan tidak berlaku ketirisan. Dan ketirisan ini biasanya berlaku disebabkan amalan rasuah. Jadi sebab itulah kita mengadakan satu forum supaya kita dapat memberikan penerangan kepada para penguatkuasa berhubung dengan kesalahan-kesalahan rasuah dan seterusnya secara tidak langsung dia dapat membenteras sebarang jenayah rintas sempadan khususnya penyeludupan dan sebagainya. Sementara itu, peserta forum menyambut baik usaha SPRM Sabah dalam memastikan setiap agensi terlibat bebas dari amalan rasuah. Ilmu-ilmu yang kita perolehi dapat memberi manfaat dan memberi pengajaran kepada semua, terutamanya penguatkuasa dalam menjalankan penguatkuasaan terutamanya di perairan Malaysia dalam membenteras penguatkuasaan ataupun jenayah rentas sempadan. Walau macam mana banyak undang-undang yang digubal untuk mencegah perbuatan tersebut, selagi integriti di kalangan penjawat awam itu sendiri tidak dapat dikekalkan, sememangnya kita memang sukar untuk membanteras isu rasuah ini. Untuk rekod sejak 2019 sehingga Jun 2022, 11 pegawai penguatkuasa telah ditahan dan diambil tindakan kerana terlibat dengan kesalahan menerima rasuah. Bila dengan itu, sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat.